terus menjemput, terus rasa berbesar hati untuk menjemput beliau untuk berkongsi special dengan ahli keluarga TKO, kerana term yang digunakan tu sangat align dengan apa yang kita perjuangkan dalam TKO, dan bukan dalam TKO saja, pastinya dalam geng kita ahli keluarga nutrisi, iaitu kurus sihat kerana Allah. Dan memang kebetulan kita berada di ambang Ramadan, kurus sihat kerana Allah, dan kita nak 22 hari lagi menjelang Ramadan, dan saya memang suka untuk kaitkan terus fit for Ramadan. Apa yang kita nak capai dalam Ramadan? Kita bukan saja nak kurus, tapi kita nak kurus badan tapi gemuk pahala. Macam tu. Kita nak juga gemuk, tapi kita nak gemuk pahala, kita nak gemuk amal. Dan nak gemuk amal, kena sihat. Badan kena kuat. Macam mana kita nak banyak amal kalau badan kita tak sihat dan tak kuat? Jadi pastinya malam ni kita nak dengar, kita tahu background sikit daripada Ustaz Salah, dan insyaAllah Ustaz Salah akan cerita, berkongsi pengalaman beliau, bagaimana beliau menurunkan 17 kg berat badan, bagaimana beliau berada dalam kelas mengaji, apa yang beliau nampak dalam online coaching. Dan mungkin kita nak minta nanti nasihat, kalau ada sesiapa nak bertanya soalan, boleh tulis nanti di ruang chat. Dan insyaAllah kalau saya perasan, saya akan tengoklah, mungkin saya akan petik soalan tu untuk bertanya. Dan pastinya kita bagi peluang dan ruang dulu untuk Ustaz Salah berkongsi sesi beliau. Dan insyaAllah sediakan pen, sediakan buku nota, dengar, insyaAllah kita amalkan, terapkan dalam kehidupan kita, insyaAllah dia akan beri manfaat. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nampak Ustaz Salah pun dah bersedia. Kepada yang okey, yang boleh on video, boleh on video. Kepada yang tak dapat kerana melayan keluarga, is okay, no problem, difahami. Asalkan anda memasang audio dan boleh mendengar daripada rumah, itu pun dah sangat baik, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi untuk teruskan perkongsian beliau pada malam ini. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz Man, sahabat saya, Masya Allah, tabarakallah. Saya sebenarnya sangat berbesar hati dan sebenarnya terharu kerana dijemput oleh Ustaz. Ustaz antara figura yang di dalam kelas tadabbur online yang saya sangat minati, itu dengan Ustaz Zahma. Banyak kesimpulan daripada Ustaz Zahma yang saya gunakan balik dalam saya punya IG live saya. Sebab saya pun sebenarnya baru tak baru juga bermula dalam misi untuk kurus sihat, membantu ramai lagi sahabat-sahabat di luar sana untuk kurus sihat kerana Allah ni bulan Julai tahun lepas. Itu bermula dengan saya sendirilah. Ustaz Man, saya ada slide, kalau saya boleh share. Boleh, saya dah latih Ustaz Salah sebagai co-host. Boleh? Boleh. Saya boleh share screen. Sebenarnya ramai yang lebih berpengalaman dekat dalam grup ni sebenarnya. Saya melihatkan Ustaz Man punya grup sampai 7 ke 8 grup, kami satu. Masya-Allah. Dalam partisipan yang ada malam ni ada beberapa orang-orang kuat saya. Dr. Siti Halimah ada kat sini, Dr. Siti Fatimah pun, Masya Allah, tabarakallah, a strong lady, going to chemoterapi, radioterapi sekarang, dan bersama dengan program kita. Kuat semangat Dr. Siti Fatimah ni. Apa tak buat, detox semua buat, Masya Allah, tabarakallah. Tu ada dalam grup ni, bagi semangat ke saya untuk bagi ucapan. Okey, tak ada apa saya nak. Sekejap, macam mana nak share slide? Okey. Kemudian pergi ke okey. Yes, dapat. Okey, boleh nampak Sekejap. Okey. Ni gambar dah edit. Okey. Right, saya pakai slide kick off saya sebab background dia cantik. Kebetulan saya dijemput masa kick off baru-baru ni untuk menyampaikan topik COI. Kami grup-grup 40 plus, 50 plus, 60 plus. Itu grup kami. Jadi memang kami memang alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, ada strategi untuk menyantuni COI.
kebetulan dengan background saya memang dulu saya masih lagi memegang lesen sebagai licensed financial planner. Jadi saya memang biasa berurusan dengan orang kata high net worth client. Jadi maknanya alhamdulillah memang sangat-sangat berhati-hati, sangat-sangat menyantuni, sangat-sangat memastikan apa perkara yang dilakukan tu senantiasa memudahkan orang lain. Ni sedikit saya alhamdulillah dah capai World Team. Sekarang insya-Allah menuju AWT dan GAT insya-Allah. Okey, kita cerita background saya lah. Saya bermula dengan itulah, kalau tengok gambar tu saya terharu. Tapi dalam keadaan macam tu saya tidak sedar sebenarnya. Saya happy je kalau berselfie dengan kawan-kawan, dengan rakan kerja ataupun dengan klien ke. Senyum je. Tak pernah merasakan diri tu ada masalah. Saya pernah peak sampai peak saya pada dengan 99 kilogram. Dan saya memang ada fatty liver. Saya bila doktor check full blood test tu memang ada lah masalah fatty liver. Jadi bermula daripada situ saya dah mula ambil langkah untuk cuba menurunkan berat badan tu secara sendiri-sendirilah. Dengan puasa sunat banyak. Tapi dia yoyo lah dekat 93 tu kan, kalau tengok di situ 93.5 tu itu adalah antara pencapaian terbaik lah tu. Pencapaian terbaik saya sebelum saya bertemu dengan program EFO. Itu yang cerita dia sebenarnya isteri saya Coach Yani mencari coach yang ada di dalam market sekarang. Sebab rasanya daripada awal tahun lagi kita duk memerhatikan banyak coach hebat. Jadi kebetulan Coach Ismail Ayu punya dia punya story selalu nampak. Selalu nampak. Ada lagi coach-coach lain sebenarnya yang kami juga ada melihat, tapi kebetulan asbab daripada story dia tu, isteri saya Coach Yani dia approach Coach Ismail dan dipendekkan cerita bersamalah dengan program gitu. Tapi ambil masa juga sebenarnya, dia kalau ikutkan dekat 6 bulan lebih Ustaz mencari coach yang terbaik tu. Ada banyak tempat lain saya tak nak sebutkan, tapi nanti kan terasa jadi, tapi memang adalah coach-coach lain juga yang kalau tidak mungkin kita dah satu keluarga lah gitu. Tapi Allah takdirkan dia ke sana tu nak macam mana kan. Begitulah. Jadi ada barokahnya kenapa mereka tu istiqamah kan, up and down dalam ni, tak pernah give up dan inilah dari situ juga kami bertemu dengan program ni. Saya bermula daripada situ, saya ikut-ikut je. Bulan Julai tu saya ingat saya ikut-ikut je. Isteri saya dia sediakan makanan sihat, lunch sihat, snacking sihat apa semua. Jadi saya ke pejabat saya bawa je. Sebab saya pun sebenarnya tak berapa suka nak makan dekat waktu tengah hari tu. Kalau nak keluar daripada office tu saya tak apa, sebenarnya saya rasa macam buang masa. Dan banyak belanja. Jadi kebetulan dia dah ada tu saya ikut je lah. Mula tu saya skeptikal. Sebab saya pernah terlibat lah dengan macam-macam bisnes. Jadi ini mana ada MLM ni. Herbalife, shake macam tu je boleh ke? Sebab saya ada kawan dia office pun pakai yang minum Herbalife, tapi saya tengok dia seorang je lah sado, orang lain tak adalah kurus. Dan dia tak pernah bercerita dengan saya. Dia pelik tu tak pernah bercerita. Jadi alhamdulillah, lepas tu saya sebenarnya start saya terturun 6 kilo. Saya terturun 6 kilo dan saya memang saya rasa ini memang luar biasa sebab saya ada merasakan tenaga, saya bangun tidur, saya rasa segar sangat. Saya dah tak mengantuk lepas Zuhur. Saya boleh masuk khutbah tak tidur. Siapa ada pengalaman, kalau badan agak besar sikit ni biasanya kalau waktu khutbah memang tak larat lah. Macam mana cuba pun mata tu tetap akan kuyu. Jadi alhamdulillah saya dapat turunkan lebih kurang 17.7. Secara konsisten setiap bulan saya turunkan 6 kilo dan saya ikutlah, kebetulan ada detox saya hanya buat pada bulan kedua.
itu make the difference lah sebenarnya, sebab dia shaping dia laju. Saya turun dekat 2.4 kilo dalam masa 3 hari. Dan banyak benda yang saya tak pernah, benda yang kita tak pernah jangkakan keluar. Sebab kalau siapa pernah attend training Anthony Robbins dan sebagainya, dia orang ada mention pasal colon hydrotherapy. Treatment kita masukkan air daripada bahagian bawah untuk mengeluarkan najis. Kalau siapa pernah dengar. Yang itu beribu-ribu sebenarnya bayaran dia. Tapi dia tidak overall, sebagaimana fitness program kat luar sana, dia tidak bagi the whole package. Walaupun kita mungkin buat treatment tu untuk ketika tu dia turunlah berat badan, tapi lepas tu kita balik semula kepada lifestyle lama kita, maka kita akan naik obese balik. Alhamdulillah, saya daripada pinggang saya 120 cm. 120 cm dekat lebih 42 inci. Alhamdulillah sekarang maintain 33 inci. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Jadi saya bermula daripada situlah, saya tengok dia ada kesan secara langsung kepada saya punya dari segi daripada sebab saya seorang qari. Dulu saya memang boleh baca panjang lah Ustaz. Orang kata nafas tu panjang, tapi bila saya obese memang pendek, dan nafas saya pendek dan semput. Alhamdulillah sekarang dah boleh tarik panjang balik. Itu satu benda kelebihan. Saya tidur tak berdengkur lah. Lepas tu kita seronok untuk berdiri lama untuk baca bacaan yang kita dah hafal. Macam saya di sekolah dulu memang alhamdulillah dah ada dalam kelas tahfiz apa semua tu, bukanlah tahfiz penuh, tapi maknanya kami dah diajar di sekolah semua penuh tu. Saya disuruh menghafal surah Yasin, As-Sajadah, Al-Mulk, Ad-Dukhan. Jadi boleh bawa masa solat malam kan. Tapi kalau dah keadaan obese tu saya memang tak boleh bawa sebab kita akan rasa cepat letih. Sekarang alhamdulillah boleh berdiri lama, boleh bawa, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada masalah, tak apa, boleh beli mashaf besar. Ustaz kan? Beli mashaf besar, letak ke depan baca. Larat tak larat je. Okey. So jadi miracle tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa 3 bulan boleh jadi macam ni, yang saya dah cuba bertahun-tahun dah. Dari pergi tiap hujung minggu pergi Tasik Titiwangsa, Tasik Metropolitan tu, tak pernah turun-turun. Rupanya teknik dia lain ya. Senaman ni rupanya 20% je. Ramai orang tak tahu. Dan saya masih lagi ramai sahabat-sahabat saya yang kuat cycling, tapi perut dia masih besar. Dan kita ada kawan-kawan yang suka main futsal, lepas tu ada yang 2-3 orang meninggal lepas main futsal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fitness ni dia tidak sinonim dengan kesihatan belum tentu lagi. Sebab baru saya faham rupanya lemak ni banyak lemak di bawah kulit, lemak dalam saluran darah, lemak di bahagian perut. Jadi sebenarnya kita kena kesian dekat sahabat-sahabat kita kat luar sana. Orang-orang tua kita, orang yang duduk dekat dengan kita, sebab mereka berada di dalam orang kata anytime, dia ada time bomb. Ini yang sebenarnya jihad kita untuk sebarkan benda ni, sebab rata-rata orang kita memang karbo ringkas. Betul tak? Kebanyakan meal kita daripada pagi sampai ke malam sebelum ni, kalau kita tidak ada dalam program ni, kita akan makan karbo ringkas saja. Nasi putih, kuih, roti, mihun goreng, roti canai. Betul, cari balik benda manis. Baru saya tahu ada insulin spike rupanya. Setiap kali saya makan benda tu, saya akan lapar balik. Sebab insulin ni keluarkan daripada pankreas. Lepas tu insulin tu akan memotong gula tu. Otak saya hantar signal balik, signal hantar kat kepala saya. Kata saya lapar. Cari balik. Padahal tadi baru je lemak dah tersimpan. Tapi kenapa tak nak bakar lemak tu? Pelik. Dia nak suruh cari juga air manis. So benda-benda ni kan ilmu tau rupanya. Dan kita berjumpa dengan doktor, bukan doktor PhD, maksud saya medical doktor yang badan dia pun obese. Jadi ilmu ni bukan bila kata dekat doktor tu automatik dia tahu. Ilmu ni ilmu dietitian, nutritionist. Dan biasanya hanya bila dalam keadaan kita dah ada diabetik baru kita jumpa dengan dietitian, baru kita dapat rujuk berkurun. Tapi kita alhamdulillah hari awal lagi dah faham benda ni. Dia ada kunci kat situ. Once kita faham,
saya Ustaz, saya share dekat dalam Facebook tu, ada orang yang minta tip asas, dah turun 5 kilo dengan tip asas. Ada yang turun 8 kilo. Yang tadi baru saya lepas buat, saya buat live live anak surat tadi, ada seorang tu cakap, alhamdulillah saya dah turun 16 kilo dengan tip asas. Belum masuk program lagi. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Power tak? Ini benda yang kita basic, yang kita tengok topik sejak malam kita ada topik betul. Kita kadang-kadang kita take for granted dengan topik. Topik tu luar biasa tu. Breakfast sihat tu, kalau orang faham topik breakfast sihat tu dikaitkan dengan GI, topik GI, glycemic index, dikait pula dengan good fat versus bad fat. Ada suara latar. Tak apa. Sudah sangat ni. Bagi yang baru masuk ni, jalankan lancar. Cepat sangat kamu pergi tandai. Naim ni buat apa Naim? Tandai cepat sangat. Ayo tak apa ni. Okey, dah jumpa dah. Jumpa. Okey. Alright. Iklan. Okey, jadi balik soal tadi Jadi saya terus terus semua yang ada malam ni, kalau saya tak pasti dalam ni head coach ke ataupun ada yang baru. Semua ada. Baru ada, head coach ada. Oh, masya-Allah, tabarakallah. Saya ingat head coach dia. Okey, kalau yang baru tak payah tunggu turun banyak. 1 minggu pertama dah turun 2 kilo, 3 kilo. Ada yang dah turun kan? Seminggu dalam program dah turun. Tak payah seminggu, 3-4 hari. 3-4 hari dalam program. Kita orang biasa kalau 3-4 hari kan mula-mula kita start tu. Lepas tu kan kita dah ada second scale kan. Dah ada turun kan? Start lah. Start sharing. Start sharing amal snacking, sihat, sharing line sihat. Sharing happy moment kita. Happy moment kita tu biarlah gambar muka. Senyum tu kan sedekah. Saya mula-mula saya tak reti IG tau. Kalau tengok IG sekarang, dengan 6 bulan IG lepas, masya-Allah, tabarakallah, kosong. Apa kata less than 1,000. Ada ratus-ratus saja. Saya bermula dengan ratus-ratus saja followers. Memang IG saya tu bersawang. Tak ada reason nak buat IG. Tapi saya memang saya all the way FB lah, Facebook. Tapi nak ceritakan COI saya datang daripada Facebook. Okey, jadi saya start dengan snacking, saya start dengan sharing snacking je. Saya punya strategi sebab saya tak nak ada perception dari segi Herbalife, sebab saya nak fokus kepada program. Jadi saya punya strategi adalah saya cerita je apa keseronokan saya dalam program tu. Jadi orang tengok saya. So orang tak nampak apa-apa, orang tak nampak lah. Yang shake tu orang tak nampak. Tak nampak. Tapi orang akan nampak saya punya snacking saya punya line sihat saya, kemudian happy moment saya pergi dapat pergi masjid, apa semua. Itu je lah. Tapi dari situ, sebab apa tau? Tuan-tuan dan puan-puan, momen kita dalam program ni, kita dah mula ada erti dalam setiap perkara yang kita buat. Bayangkan selama ni kita buat posting ke apa ke tak ada tujuan. Sekarang dengan keterlibatan kita dalam program ni, dan mungkin Allah dah anugerahkan kepada kita kelebihan untuk turun berat badan tu, sebab nak turun tu pun kalau flow tu Allah yang bagi. Benda ni wasilah je. Ada orang dapat turun sikit je, ada orang turun flow je. Jadi yang dapat kat kita tu kena syukur banyak. Itu rezeki Allah bagi kat kita. Dan benda tu sekarang dah jadi amanah untuk kita sampaikan. Jadi bermula daripada situlah kita dah nampak. Saya dah nampak apa posting saya dekat Facebook tu semua mendatangkan pahala, insya-Allah. Kan senyum tu sedekah. Lepas tu setiap posting ada energi dia tersendiri. Oh, saya pun tahu posting tu pun ada energi. Macam mana saya bercakap ni, energi saya sampai dekat tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana? Cuba kita logik. Sebab tu nak menarik, macam Ustaz lalu sebut dalam apa program kalau kelas tadabbur. Siapa dalam kumpulan Ustaz tak pergi kelas tadabbur tak tahu cakap apalah, ya Allah.
Rugi lah lama tak pergi. Lepas tu PDP maksu pula. Allahu Akbar. Berapa kali menangis? Hampir tiap-tiap minggu asyik menangis je. Menangis kesyukuran. Menangis rasa kegembiraan. Menangis yang Allahu Akbar, ada jalan keluar. Ini yang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha li wa amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Inilah doa kita kot. Ni yang Allah bagi jalan kot. Lepas tak apa. Buat energy dia. Energy dulu biasa. Okey, tapi saya sebenarnya saya ada masih lagi mencari tau. Masa dalam program ni saya mencari lagi. Saya dah pergi program-program kick-off, saya dah pergi extravaganza, saya dah pergi ni. Saya cakap ada something missing lagi. Ada something yang missing lagi. Pak, lepas tu Allahu Akbar. Coach Fizaidi dengan Coach Jojo recommend kan pergi kelas tadabbur menyeling. Itu pun selepas saya dah 6 bulan. saya dah macam ni lah. Dapat bertemu. Masya Allah, tabarakallah. Saya cakap, wah inilah yang saya cari. Dia panggil Love Line. Tak ada link langsung. Tak ada kena-mengena. Maknanya tak ada economic benefit pun. Tak ada benefit apa, tak ada interest apa pun, economic interest pun. Tak ada, bukan upline saya, bukan. Tak ada royalty apa ustaz kan? Tapi royalty akhirat. Begitulah kita dalam kita punya posting dalam kehidupan kita harian. Once kita dah dapat dalam program ni, kena bersyukur banyak pada Allah Ta'ala. Syukur banyak-banyak. Jadi saya pun start posting, saya bukan kejar like tau. Kita buat apa-apa semua bukan kejar like. Kita cari mardatillah. Dan kalau benda tu kita buat betul-betul ikhlas kerana Allah, akan ada orang yang terjentik hati. Maka dari situlah ada suatu senior saya seorang yang tanya saya, bro macam mana boleh turun ni? Dia senior saya, senior 2 tahun dekat sekolah. Rupanya dia ada doctorate dan sebagainya. Saya tak tahu. Dia panggil dia cikgu je macam tu lah. Dia pendekkan cerita, daripada dia tu lah, dah ada supervisor dia dari situlah bermulanya grup yang besar dan sampai saya diamanahkan menjadi head coach. Tapi mula dengan seorang aja. Masya Allah, tabarakallah. Itu posting saya. Sehingga masa posting saya belum beridea lagi ustaz. Saya masih bulan pertama. Di mana masa tu 4,000 volume point ke apa pun saya tak tahu pun. Macam mana macam Datuk tadi tu kan. Kita orang tak tahu pun VP apa 4,000 volume point apa benda, supervisor, orang team tak tahu. Tiba-tiba zup je. Ni macam tu. Sebab bila kita bagi enough value, sebab orang tak kisah how much you know. People don't care how much you know. People only care how much you care for them. Sebab tu, kalau kita dah boleh turunkan berat badan, itu satu aset yang luar biasa. Seperti mana yang Sulih kan sini. Sebab tu hargailah perjalanan ini, sebab inilah benda yang kita, macam kita pergi universiti lah. Orang tak boleh deny. Yang kita dulu gemuk, kan Ustaz? Kita gemuk, lepas tu kita kurus. Itu benda yang orang tak boleh nak deny. Kita lalui, kita walk the talk, kita dah lalui benda tu, dah alhamdulillah dapat. Jadi setiap daripada kita kat sini berpeluang macam tu sebenarnya. Sebab tu daripada penurunan, sebab itulah bagi saya macam inilah. Saya selalu orang kata kan dalam konsep ihsan kan, kita beribadat ni seumpama Allah melihat kita. Walaupun kita tak tahu kita tak nampak Allah melihat kita, tapi kita kena rasakan. Begitu juga bila kita dalam grup. Contohnya, kita ada meal planning kan. Siapa tahu kalau kita tak ikut? Siapa tahu kalau kita cuit juga? Yang baru kan contohnya. Siapa tahu di kalangan coach pun kita kadang-kadang langgar. Kita pun tak ikut. Tapi Allah tahu. Daripada energi tu akan terpancar. Dia akan efek semua benda. Sebab tu, yang paling penting sekarang, apa yang kita buat masa orang lain tak nampak kita. Yang itu nak kena jaga betul-betul. Betul latihan dia pada tahajud tu kan Ustaz
latihan tu pada solat malam. Bila masa kita bersendirian, bila orang tak melihat kita, bila orang tidak memberikan apa-apa penghargaan pada kita, tapi kita bangun malam. Apabila kita menyantuni koci-koci kita, dia bertanya soalan remeh-temeh, WhatsApp dan sebagainya, jawab, syukur pada Allah. Santuni mereka, berikan mereka ubah, layan mereka seumpama ahli keluarga sendiri. Treat diorang dengan respect, kasih sayang, hormat. Sebab Allah datangkan mereka kat kita kan. Dan mukmin yang terbaik di kalangan kita adalah mukmin yang paling banyak manfaat. Allahu Akbar. Baik. Okey. Okey, yang pasti saya melihat ada beberapa perkara yang luar biasa dalam kumpulan TKO dan EFO. Untung kerana kita tidak hanya menekankan perkara dunia semata-mata. Dan kekuatan kita sebagai orang Islam memang datang daripada hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, hablum minan nas kan. Tapi hablum minallah tu memang kena jaga sungguh-sungguh. Jadi saya tengoklah kadang-kadang ada banyak benda-benda perkara yang luar biasa berlaku yang kadang-kadang tak masuk akal. Bila kita tanya memang basic dia apa? Mekanisme lah. Memang mekanisme. Tapi the best part tu, kita buat mekanisme ni semua bukan kerana kita nak dapatkan 20 new NC. Bukan kerana kita nak dapatkan 10,000 volume point. Kita buat benda ni bukan kerana benda-benda tu. Kita buat ni semua kerana Allah. Tapi rezeki yang lain tu dia nak bagi, itu Allah punya kerja Allah. Sebab kadang-kadang kan kita semayang duha, sebab kadang kita ada kait juga kan. Boleh. Tapi biar kita murnikan lagi. Siapa sangka orang-orang yang kita tak pernah terfikir tiba-tiba hantar WhatsApp dekat kita, coach dan 500 VIP coach, saya nak proceed dengan 500 VIP punya package. Ada siapa pernah leads dia tak sampai explain. Coach saya nak join. Saya cakap boleh saya share program dia. Tak payah coach. Berapa harga pop dia terus. Saya ada. Saya pun heran. Allah Rabbi. Ada yang tu punyalah susah. Cerita tung habis. Testimoni bagai. Tak jalan. Dalam saya cakap, ini semua kerja Allah lah. Betul tak? Siapa hebat? Bukan kita hebat. Tak hebat gitu. Kita tak hebat pun. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kita nampak hebat sebab Allah tutup keaiban kita. Allah tutup keaiban kita. Okey. Jadi saya bercakap tentang tadi tu sebab kenapa saya masuk ke topik COI ni juga, sebab rata-rata di kalangan kita memang nak kerja yang kalau boleh orang kata barakah. Betul? Barakah ni maknanya benda sikit kita buat tapi dia panjang dia punya kebaikan dia. Ni bagi saya COI ni macam nilah konsep dia sebenarnya. Jadi sebenarnya semua orang boleh jadi COI tau. Jangan sangka seorang suri rumah tidak boleh menjadi COI yang powerful. Biasanya kita hanya mencari COI orang-orang yang mempunyai kedudukan. Alhamdulillah kalau dapat terbaik, kedudukan, harta, pangkat, pengaruh, betul? Itu dari segi definisi kita. Tapi jangan disangka setiap daripada kita mempunyai list diamond. Faham kan istilah diamond kan? Setiap daripada kita mempunyai kontak yang luar biasa. Jadi bila kita jaga betul-betul, insya-Allah COI ni akan dia dengan sendiri dia akan recommend. Saya dapat lagi keyakinan tentang ni apabila saya menghadiri kelas tadabbur online. A very humble punya beginning. Masya-Allah tabarakallah. Sangat-sangat berjaya dalam online coaching ataupun dalam coaching punya business. Masya-Allah tabarakallah. Okey. Dan memang kena ubah mindset kita
kena leverage di atas teknologi yang ada, sebab kalau saya dipahamkan, saya tidak ada chemical tu sebab saya tidak pernah melalui kesusahan macam mana kita punya seniors dalam online coaching, dalam bisnes. Dulu mereka berpanas mengedarkan leaflets, buka outlet, buka booth di tepi-tepi bank. Alhamdulillah, Masya Allah, tak perlu lagi sekarang kita buat macam tu. Dengan paid review, beribu orang boleh view paid review kita. Berapa bayaran? Ada serendah RM20, ada serendah RM30. Masya Allah, tabarakallah. Inilah leverage, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mula-mula tak percaya juga. Tapi kena bina dulu, maknanya sekurang-kurangnya ada 100 ke 200 posting. Siapa yang tak pernah buka Instagram, buka Instagram. Sebab apa boleh consider Instagram? Kerana Instagram dia tidak ada limit. Tapi Facebook pun boleh start kan page, tak ada limit kan. Page tak ada masalah. Boleh je jalan je. Tapi Instagram ni dia pelik sikit. Orang kat Instagram ni dia, saya tak tahu nak kata, tapi dia responsif. Dan apabila kita mula dengan Instagram fresh, mudah untuk orang panggil kita coach. Berbanding tempat-tempat kawan-kawan lama kita. Sampai sudah orang tak pernah panggil coach. Kalau dah kurus pun tak ada yang panggil coach. Dia panggil nama-nama kita tu, nickname kita tu. Betul tak? So bagus start fresh. Tu yang saya tak tahu mula-mula. Saya cakap kenapa lah Coach Ismail banyak kali suruh saya buat Instagram. Lepas sekarang pun saya faham. Sekarang ni bulan lepas semua yang coaches adalah 100% strangers. Tapi kekuatan referrals tetap kena teruskan sebab referrals ni powerful ya. Jangan, maksudnya kita ada CY, kita ada referrals, kita ada strangers. Strangers memang kita kena pakai social media. Sebab dia interaktif. Letak gambar video minum sunnah pun belah-belah ribu orang tengok view. Kan ada, bukan video kita pun. Video seorang ustaz, saya lupa nama dia, daripada India, dia bercakap macam mana cara minum sunnah. Ramai orang tengok. Dan bila kita buat PR ni semua, kita ni bukan kita nak direct kepada program, tak. Secret dia adalah kita tarik orang untuk pergi kat profile visit kita. Sebab apa? Sebab kita nak orang tu baca semua tip-tip yang kita dah buat. Biar dia go through semua tip-tip yang ada tu supaya dia dapat tengok, oh ni coach ni macam mana, oh dia ada gambar dia dengan keluarga dia, gambar dia, oh dia ni real, oh dia ada buat live, oh dia ni bukannya robot, oh dia gini. Dia boleh tengok kan. Jadi mana orang-orang yang menyambung dengan kita, yang boleh pergi dengan kita, dia akan stay. Sebab kita nak cari orang-orang yang kita ada set kan, kita punya audience target kita nak kan. So nampak tak? So bermula daripada niat urus sihat kerana Allah tu, kita dah ada jelas. Kemudian masing-masing kena ada strategi je. Macam saya memang saya target 40 plus, 50 plus couple. Sebab saya nak husband and wife. Husband and wife buat sama-sama untuk urus sihat kerana Allah. Okey. Jadi macam saya cakap tadi, tuan-tuan dan puan-puan, santunilah coaches, seniors, pastikan mereka mendapat result yang terbaik dalam program. Itu cara yang terbaik untuk kita memanjangkan misi kita untuk mengajak ramai lagi. Sebab yang itu tak boleh lari. Matlamat yang pertama itu untuk menolong orang lain untuk dapatkan beraidil, urus sihat kerana Allah, itu mesti menjadi matlamat utama. Dan itulah menjadi kerja utama kita. Yang itu tak boleh lari ya tuan-tuan dan puan. Dan insya-Allah dengan sendirinya yang lain-lain itu akan datanglah.
sama ada mereka akan terlibat dengan orang kata untuk bergerak dengan secara aktif ataupun tidak, itu dia akan datang dengan sendirinya, insya-Allah. Okey. Ustaz, rasanya cukup setakat itu untuk dari segi saya punya background saya. Kita masuk kepada Ramadan lah. Okey, teruskan. Walaupun saya, ni saya disclaimer dulu. Walaupun saya tidak pernah lagi bersama Ramadan dengan IFO, ni saya yang pertama. Dan saya rasa saya bukan orang yang paling layak untuk bercakap tentang ni, tapi saya akan cubalah. Sebab kita pun dah mencuba kan dengan puasa sunat. Jadi yang pastinya macam ni. Saya memang dah melalui, kita semua dah pernah melalui Ramadan bertahun-tahun dah kita melalui Ramadan. Jadi apa target kita kepada Ramadan tahun ni? Adakah cukup setakat puasa orang awam? Hanya hanya lapar dan dahaga? Ataupun puasa khawas yang juga berpuasa panca indera yang lain, dan yang terbaiknya puasa khawas para anbiya. Itu kita kena tanya diri kita lah balik kan. Tapi the best part tu, selama ni kalau kita berpuasa, kalau kita ikut cara pemakanan kita seperti dulu, memang tak sedap bila nak tarawih tu memang pergi 20 lah. Memang pergi 8 aja. Dengar pula tahun ni bazar Ramadan akan dibuka. Jadi sebab tu alhamdulillah kita dah belajar dengan cara pemakanan sihat. Dan tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, sebenarnya ada kajian dibuat selama 30 hari kita berpuasa, badan kita akan melalui proses autolisis. Pernah dengar? Proses autolisis ni adalah cell rejuvenation, di mana badan kita ni umpama kalau macam handphone tu, dia akan set lagi factory setting macam baru. Proses ni biasanya, autolisis ni memakan masa 90 ke 120 hari, tapi pada bulan Ramadan secara miraculnya Allah Ta'ala saja yang tahu, boleh berlaku dalam masa 30 hari saja. Tapi dengan syarat pemakanan sihat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan teringin nak pergi ke bazar Ramadan, mungkin tak boleh jadi autolisis ni. Memang kena betul-betul follow. Habis tu dah mungkin 1 hari itulah. 1 hari cheat, orang kata pergi cheat day. Tapi saya rasa mungkin kot bila dah faham konsep saturated fat, trans fat, nak lagi ke? Nak makan lagi ke benda-benda yang bergoreng, yang penuh perisa, MSG dan sebagainya tu? Nanti kalau Allah tanya macam mana amanah Allah Ta'ala bagi kat badan kita ni. Esok sakit siapa punya? Pasal kita semua ni. Pasal tuan-tuan dan puan. Kan? Keburuk-buruk tempat lah. Maka benarlah apa yang Rasulullah sebutkan. Tempat tu memang ada ni. Dan untuk next level ya tuan-tuan dan puan. Untuk next level, selepas kita mengalami itu, saya cuba dengar okey. Empat terus tak? Okey dah. Okey. Okey Zat. Okey, silakan teruskan. Okey, tak apa. Next level, siapa yang dah go through program ni, yang terbaiknya saya cadangkan ambil full blood test. Kalau yang baru pun, kalau boleh buat full blood test. Buat full blood test, lepas tu lepas habis program buat lagi sekali full blood test. Saya dah buat, alhamdulillah, BP saya 110, atas bawah 66. Kolesterol okey. Lemak visceral saya 9%. 9% and below. Lepas tu saya punya dia ada satu lagi checking, bukan setakat tengok blood kita boleh tengok insulin. Sebenarnya kalau kita check insulin, dia ada test dia, boleh tanya doktor lah. Kalau kita check insulin, dia akan nampak lagi awal kalau nak kena diabetik ataupun tidak. So, dan juga hormon lah, ada berkaitan dengan hormon. Sebab
kita selepas dah kurus sihat tu sebenarnya ada sakit baki lagi lah. Macam saya pernah fatty liver, bila saya check tu memang ada kesan-kesan toksik tu ada lagi. Jadi memang tak boleh 3 bulan katalah contoh dah dapat berideal, terus kita balik semula cara lama. Tak boleh, memang kena maintain terus. Setahun ke. Sebab saya punya perut ni pun dia sendiri je sekarang ni start shaping. Dia tidak six pack lagi lah. tapi alhamdulillah dia shaping lagi. Saya tak tahu macam mana, tapi sebab makanan ni lah. Jadi berbalik semula kepada tadi tu, memang banyak punca tu daripada usus tu. Punca penyakit tu kan usus. Memang sebab tu lah kena buat lah. Walaupun kita nanti nak berpuasa pun, memang kita kena aloe tu memang istiqamah lah. Aloe vera tu memang kena istiqamah. Even lepas buka puasa pun nanti, sebelum buka puasa, masa nak buka puasa benda tu, kita boleh ambil aloe vera. Semua tahu kan aloe vera kan, kelebihan aloe vera tahu kan? Sebab macam ni sebab dekat dalam usus tu ada villi. Villi tu dia ada permukaan tu. Permukaan tu dia, yang tu lah tempat penyerapan segala nutrition kita. Perasan tak sebelum ni, bila kita dalam keadaan obes, kita makanlah buah ke, makanlah macam-macam vitamin yang ada pun, dia tak beri kesan kepada kesihatan kita. Sebab itulah, sebab kotor. Jadi berapa ramai orang, dia tak payah pergi jauh. Bau nafas cukup. Kalau nafas kita masih berbau, kita masih lagi ada simptom-simptom yang toksik itu, memang kena teruskan. Sebab bayangkan kita dah umur kata macam saya 40 lebih, 44. Kalau yang 50 tahun, 60 tahun tu berapa tahun dah kita dah makan macam-macam. Kan? Benda tu duduk berkeladak dalam tu. Sebab kalau ada siapa pernah tengok yang video tu, macam yang cacing kerawit semua macam-macam keluar tu kan. Lagi kotor usus kolon tu, lagi berat penyakit dia, kanser dan sebagainya. So memang kunci dia kat situ. Dan kesihatan usus ni memang kena jaga, dan sebab itulah dalam kita nak berpuasa nanti, untuk kita dah telur GI punya shake ni. So yang baru ni, insyaAllah tabarakallah, kalau boleh teruskan. Masuk Syaban ni, bulan depan rejoin. Masuk sekali. Sebab ni nak dapatkan yang GI yang 15-23 ni. Ni yang kunci dia. Rata-rata diet orang kita kalau yang karbo ringkas tu, mana ada protein sangat? Tahu kan kiraan protein macam mana? Secara purata dia, simple je calculation kalau nak ingat. Kalau kita 80 kg, lebih kurang 80 gram. Ayam sebesar segenggam tu dah 25 gram, 30. Untuk lauk, katalah ni kan, 25 gram, 30 gram. Kan? Ayam untuk lauk, contohlah tengah hari. Mana lagi protein lain? Mana cukup? Kalau tak ambil shake, mana datang protein tu? Nampak tak? Itu pula kalau kita faham ni, kita cakap Masya Allah. Dan bukan sebarangan protein. Tapi kalau kita ambil protein, kita ambil telur, banyak telur nak ambil. Banyak daging tak boleh tinggi banyak-banyak sangat. Kolesterol tinggi pula. Ayam pula, cocok. Ayam cocok. Ayam kampung mahal. Baik-baik sikit check siapa yang suka makan ayam. Kalau lelaki tu terlebih hormon estrogen, Ustaz. Saya check terlebih hormon estrogen. Allah Rabbi. Sebab ni lah, sebab ayam cocok. Kalau ayam kampung lain, tapi ayam yang kita makan sekarang ni, dia banyak cocok. Dia punya feedstock dia tu. So terlebih estrogen, Ustaz. Tapi tak apalah, at least estrogen. Ada men's book. Apa dia? Ada men's book. Kesan terlebih estrogen bagi lelaki. Betul. Dia kena naikkan testosteron. Dan testosteron. Brokoli. Banyak ke brokoli? Tu. Itu lagi tips terus. Dia macam tu. Dia kena balance antara dua tu. Jadi alhamdulillah, kita dah sahur, kita kurma macam biasa, lepas tu kita ambil shake, lepas tu kita ambil aloe, tea mix, dan tak perlu nasi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab nasi tu kalau yang ambil yang beras biasa lagilah high GI kan, dia akan cepat lapar. Jadi cukup sekadar yang ini,
Tapi boleh tambah lah 4 scoop. 4 scoop ke 5 scoop kan Ustaz kan? Dan 3 F3. 4 ke 5 atau 4 ke 6, 4 ke 5 F1, 3 F3. Boleh lah insyaAllah. Nak letak oat boleh. Oat, roll oats bukan oat biasa. Roll oat ke nak letak pisang ke apa boleh insyaAllah. So settle. So lepas habis kalau kita dah breakfast, bila sahur tu, kalau kita dah bangkit pukul 4, kita dah boleh minum air, dah start minum air. Pukul 5, katalah bangun pukul 5. Kita dah setiap setengah jam semayang, lepas tu minum air. Semayang, minum air. Semayang, minum air. Boleh habis tak 1.5 liter untuk sahur, insyaAllah done. By the time kita nak minum shake tu, benda dah siap. 10 minit sebelum azan dah boleh. 10 minit sebelum azan boleh lagi minum shake. Settle. So sahur dah settle. Kemudian nak buka puasa, kita buka puasa dengan shake balik dan juga kurma. Kemudian kita solat dulu. Ni yang biasa amalan kita buat kan. Saya dah cuba dengan puasa sunat macam ni, memang terbaik lah. Alhamdulillah. Lepas tu dalam setengah jam ke 1 jam, ini gambar ni tak boleh ni daging. Ini daging. Okey. Setengah jam lepas tu kita dah boleh makan something heavy. So yang ini kita ambil je kita punya fitness lunch kita. Fitness meal kita yang kita ambilkan untuk waktu lunch sekarang kan. Lunch sihat kita tu kita gunakan je lah untuk buka puasa ni. Jadi insyaAllah. Saya rasa bab makan tak ada masalah. Bab makan kalau kita ikut ni insyaAllah. Kita akan mungkin dapat solat 20 rakaat tu tenang, tak mengantuk. Saya look forward lah. Saya sangat-sangat look forward dengan menyambut Ramadan dalam program TKO EFO ni, sebab nak melihat macam mana kelainan dia nanti insyaAllah. Dan kita ajaklah orang-orang lain yang sama. Kita ada lagi masa kan, kita ada lagi lebih kurang berapa hari lagi sebelum habis bulan ni, kita boleh pergi all out lagi. Belum cukupkan lagi 20 NC. Boleh lagi insyaAllah. Jangan give up sebelum sampai ke EOM. Okay. Alright. Ni saya sentuh bak air. Okay. Tengokkan video ni kejap. Hi, I'm Dr. Luigi Grant. As a world leader in nutrition and weight management, Herbalife has always encouraged a healthy, active lifestyle, whether you want to reduce weight, increase weight, or even maintain weight. Our weight management programs are especially designed to help you control your hunger, maintain a healthy metabolism, reduce excessive fat, or simply to keep you energized, happy, and healthy. During Ramadan, considering balanced and nutritious food is important to maintain your well-being. Herbalife products can help to provide nutrients and provide energy for you during this month. Let's first talk about what happens when you fast. During fasting, your body will start to use carbohydrates as the main source of energy. When your body runs out of carbohydrate, fat is used as the next source of energy. Why should you not skip sahur? You should not skip sahur for several reasons. Skip sahur. It helps to reduce hunger and thirst. It helps to avoid excessive eating after breaking the fast. It helps to minimize fatigue and headaches during the daytime. It helps to control blood sugar levels. Blood sugar. And provides nutrients and energy. It's also very important to drink sufficient water. You should limit excessive salt and caffeine intake. Kita memang tak garam dah pun. Salt affects Kurang garam. blood pressure, and caffeine stimulates Kopi dah loss tak of minum lah. water in the body, and you need to maximize your fluid during Ramadan. Make sure to choose complex carbohydrates because it takes longer to digest, providing more stable and continuous. So kalau malam saya akan go for fitness meal lah. Mana tak ada nasi pun tak apa. Sayur dengan lauk malam waktu malam kan? Okey kan? Kita zigzag lah, zigzag. During fasting, people can lose muscle, which is a very important thing for your metabolism. Ini yang penting, protein cukup. Kalau tidak, otot dia muscle loss. During suhoor, it's important to eat fruits and vegetables that are rich in fiber.
This helps to keep you full longer while supporting a healthy digestive system. When you are breaking the fast, make sure to break your fast with some dates and a glass of water, milk, fruit juice, or soup. You should eat good sources of carbohydrates. This will ensure that you provide your body with instant energy, which is needed after a long fast. You also need to provide yourself with hydration and sufficient nutrients. When you're planning your main dish to eat, focus on quality, not quantity. Focus on hydration and energy needed by the body. Make sure you restrict fried and salty food, and plan your nutritional intake first before you start. All of the information given is for general knowledge and does not constitute a substitute for medical advice or treatment for specific Mereka medical yang conditions. diabetik memang teruskan lah ubat dia. To replace professional personal medical advice. Okay. Alright, Alhamdulillah. Jelas Okay. So, kalau tak cukup fiber, kita pakai je lah. Kita ada fiber kan, kita ada sebut fiber kan. Masukkan dia dalam shake tu. Tapi dia pesan tadi kan, nampak tak? Benda yang sama je kat asas dia. Pastikan protein cukup. Walaupun kita berpuasa, kita kena pastikan protein kita cukup. Fiber kena cukup. Fiber sehari dekat lebih kurang dalam 25 gram ke 30 gram. Sebenarnya kalau kita ambil 2 kali serving, fruits and vegetable tu tak cukup. Fruit tak cukup. Kali ikutkan 5 ke 7 serving sehari. Untuk cukup kan? Masya Allah, tabarakallah. So memang tak cukup kan? Jadi maknanya, tak apalah, at least dalam program kita ada 2 kali stacking. Tapi maknanya at least sebab itulah kalau kita ada fiber tu, sebut fiber tu, memang kita setiap kali shake tu memang terbaiknya kita masukkan. Dia rasa manis-manis sikit. Okey, ini yang berlaku dalam bulan puasa kalau kita buat pemakanan sihat. 10 hari pertama 10% sel badan kita akan diperbaharui. Masuk ke 10 hari yang kedua, 20 hari 66% sel badan diperbaharui, dan masuk hari ke-30 100% sel badan insya-Allah direjuvenate dalam proses autolisis ni. Dan benda ni hanya berlaku kalau kita tidak ada masukkan elemen-elemen yang bukan benda-benda yang tak sihat. Kalau sebab tu disebut tadi kan, benda-benda yang fried, garam berlebihan. So maknanya memang clean lah. Macam mana kita buat dalam program kita di luar Ramadan, sama je, sambung je. Kalau kat luar dulu kita macam biasa breakfast, lunch, dinner. Kalau kat bulan Ramadan, sahur, buka puasa kecil, buka puasa besar. Sama je. So tak ada masalah, you are all ready. Semua dah ready dah. Kan? Senang je. So macam tu. Sebab tak nak lah lepas habis Ramadan tu, melebih. Lepas tu jangan lupa senaman. InsyaAllah mula-mula mungkin minggu pertama mungkin melepih sikit. Tapi siapa yang dah puasa bulan Syakban, hari pertama, hari kedua Ramadan tu dah steady. Dah boleh cycling. Kan Ustaz? Boleh buat senaman. Boleh buat weight training dan sebagainya. So tahun ni kita cuba buat. Kalau kita ada program, kita ada session senaman, kita buat. Saya tak tahu saya boleh buat test tak yang trio punya workout tu dengan Coach Zaidi tu. Tengok test bulan Ramadan boleh buat ke tak. 7 level tu. Oh, masya-Allah. Okay. Alright. Ini ada video pasal autolysis. Ni dia basically dia ceritalah pasal stages tu. So benda ni ada ilmu dia lah, bukan kita reka-reka, memang ada. The body starts the cleansing process. And the first few days are the hardest as they are usually accompanied with headaches, dizziness, nausea and intense hunger. Stage 2. So dia kata sini 2 hari yang pertama tu kita akan rasa pening. Itu bagi orang yang hari tu baru start puasa. Seperti saya cakap, kalau tak nak benda ni boleh kita start sekarang lah. Ni nak masuk hari putih bulan Syakban ni kan. Ni sebut Syakban 15, 14, 13, 14, 15 ni ramai-ramai jom kita puasa putih, hari putih kan. Lepas tu ada Isnin Khamis lagi, puasa lagi insya-Allah. Jadi kita dah test dah. So masuk Ramadan full swing, terus masuk gear 5, bukan baru nak gear 1, gear 2. Tapi dia kata simptom pening tu ada. Memang kalau bulan Syakban ni try puasa. Siapa tak pernah puasa try puasa sunat memang pening. Dengan panas memang kita rasa. Macam itulah Ramadan. Tapi kita dah buat sekarang insya-Allah. Okay? During the second stage, the body becomes accustomed to the fasting schedule. Kan bila minggu kedua dia dah 10 tu dah kita dah rasa relax kan. Ada orang skip sahur dah masa ni. Jangan. Energy on cleansing the body and
healing the cells as the white blood cells in the body start to become more active. During this stage, the organs start their repair process as well. Stage 3. By the third stage, energy levels will have increased. Your mind is able to concentrate better, and an overall feeling of wellness overtakes you. During fasting, the body's healing process becomes a lot more efficient, and so the body repairs any damaged cells during this stage. So badan lebih cepat slimming rupanya. Masya Allah, tabarakallah. Body repair lagi. Kidney, lungs, and skin are detoxing by eliminating toxins. Ini yang kita nak tuan-tuan dan puan-puan. During the last 10 days of fasting in Ramadan, the body has become accustomed to the fasting process. Your body becomes more energetic and you experience improved memory and concentration. At this stage, the organs are finishing up their healing process, and once all toxins are removed, the body is able to function at its maximum capacity. So, maknanya apa? These are just Detox, some physical benefits of Nampak tak? fasting that will Apa take kita nak buat ni place body within the cleansing lah, body. detox. But the spiritual benefits this month are far greater than anything mentioned here. Okay. So bukan setakat kita nak kesihatan, mana kita dapat, sebab puasa ni salah satu ibadah yang Allah sendiri yang akan taksirkan. Jadi dia tidak ada level, tak tahu berapa Allah nak bagi tu antara kita dengan Allah. Tapi the best part tu kita dah ada sekarang ni, yang boleh menyokong untuk kita fokus pada ibadah tu. Jadi insya-Allah lah kita kali ni itulah maknanya daripada sharing ni kita nampak tak sebenarnya kita dah mula dah start puasa ni sebenarnya. Istilah puasa detox kita dah start dah sebenarnya. Bermula daripada program ni lagi kita dah mula detox. Kita dah mula mengawal hawa nafsu kita daripada makan benda-benda yang tidak tayyiban. Kita bercakap tentang halalan tayyiban. Tapi berapa ramai orang yang hanya ambil benda yang halal. So tulis halal jakir jalan. Tapi tak tayyiban. Tengok ingredient. Dah belajar dah. Topik label. Tapi tak tengok. Ambil je. Ikut tengok mana harga cantik jalan. Ambil je. Sekali tengok trans fat ada, saturated fat lebih daripada ni. Habis kalau ilmu tak diamalkan macam mana? So macam itulah ujian dia. Itu bila anak-anak pula, siapa yang ada anak-anak nak juga benda tu. Macam mana kita nak menahan tu? Tak apalah, bagilah bang. Macam mana kita nak menahan tu? Itu cabaran lah. Siapa yang ada anak-anak tahu lah macam mana kan? So maksudnya macam itulah. Jadi kita bersyukur sangat. Kita bersyukur sangat kepada Allah SWT kerana kita telah bertemu dengan program ni. Secara automatik ni kita dah memang melalui program detox. Dan dalam puasa nanti, dia akan menzahirkan lagi kelebihan program sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, betul-betul lah lepas Ramadan tu, kita akan turun berat badan dan maintain. Siapa yang masih lagi dalam journey untuk dapatkan berat ideal, dalam bulan Ramadan ni memang insya Allah, saya ingat boleh turun lagi banyak. Insya Allah. Okey kan? Bagus kan video ni kan? Alright, so okay. Jadi saya berbalik semula kepada perjalanan saya tadi tu, dan saya merasakan setiap orang daripada kita ni, setiap daripada kita mempunyai story masing-masing. Saya pun tak tahu macam mana Allah Ta'ala pilih saya hari ni. Ustaz Aman jemput saya ke sini, tapi saya pun biasa je. Saya sama macam tuan-tuan dan puan-puan, bermula daripada seorang kalau yang pernah obes tu, bermula daripada situlah. Dan saya cuma follow je meal plan, saya ikut apa yang diajar. Tapi satu benda saya cuba faham. Kalau saya baru dalam ni, saya akan cuba memahami betul-betul topik. Sebab saya tengok ada sebab kenapa kita posting dalam grup. Perasan tak, koci yang mana yang mengalami penurunan berat badan yang paling banyak adalah yang paling aktif. Ada barokah dia kat situ. Muka dia selalu keluar. Dia punya gambar shake dia selalu keluar dalam grup. Habis kita yang coaches tengok, oh bagus dia ni. Mak, kita fikir yang baik-baik je dekat dia. Betul tak? Sebab tu lah kena rajin. Saya pernah dapat best coaching tahu masa bulan Ogos. Saya lah paling over. Pagi-pagi saya, Assalamualaikum.
Saya pula macam coach. Tapi saya masa tu saya belum jadi coach lagi. Saya macam coaching baru bulan kedua. Tapi saya over. Assalamualaikum. Hari ni dah video share. Saya tak tahu benda-benda tu punya bagus. Benda-benda tu memang benda-benda yang macam tu sebenarnya bagus. Saya tak tahu benda tu sebenarnya is part of benda untuk kita grow kan. Tapi sebenarnya itulah dia. Kalau kita nak dapatkan result terbaik dalam program ni, memang kita kena macam tu. Memang kita kena support each other. Walaupun dalam grup tu bukan coach kita, tapi anggaplah semua tu coach kita. Anggaplah semua di bawah orang-orang tanggungjawab kita. Jadi ada harmoni tu. Itu yang dapat result terbaik. Dan saya perasan memang orang yang macam ni semuanya memang penurunan ni memang banyak betul. Jadi dia punya apa dipanggil dia meninggalkan steps. Orang-orang berjaya ni dia tinggal kekesan. Selain daripada tip-tip senior tu punya ada attitude. Sebab selama 21 hari tu nak bina tu, sekarang kan dia jadi habit kan ambil gambar. Dulu ambil gambar untuk letak gambar dekat nak tayang makan restoran sedap. Tapi sekarang ni dalam program kita tu kita ambil gambar tu ada bersebab. Nak kena prepare tu. Nak kena buat decoration sikit kan. Nak pilih ingredient, nak bagi nampak ni lighting lagi. Si ambil lah tu bagi dia cantik nampak macam mengiur kan boleh tengok makanan tu. Kan ada effort kat situ kan. Macam tu lah. Saya tengok happy-happy je. Saya tak kira lah apa cabaran dalam kumpulan kita ataupun ni. Sebab kita kena faham semua orang mempunyai masa, semua orang busy. Semua orang sibuk. Tak ada orang tak sibuk dalam ni. Tak kira lah yang part time ke yang full time ke, betul. Tapi kita appreciate. Saya hargai apa benda little thing yang dia orang buat dalam tu semua saya hargai. Maknanya macam tu. Dan saya tak pernah mendesak. Saya ni tak suka mendesak. Akak nak makan yogurt yang tak berapa Greek ni boleh tak? Boleh kak, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak jugalah peanut butter ni ada sugar. Tak apa, jalanlah. Tak adalah, maksudnya kita tidaklah strict sangat kan. Sebab sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau kita dah ada F1, terlajak sikit, ni cerita secret lah, boleh je. Tapi sama disclaimer. Tapi lebih baik follow 100% 100% follow, insyaAllah result terbaik. Sebab kita kena ingat toksin kita dah faham konsep toksin tu. Tadi kan kita dah, bila dalam bulan puasa tu kita nak keluarkan toksin. Jadi kita kena faham, kalau kita makan je benda-benda yang ni, kita dah, apa kita buat? Kita masukkan racun dalam badan kita. Sebenarnya tu je. Dan kita faham konsep tu, sebab yang kita nampak ni dari segi penurunan berat badan kan. Tapi kita tak tahu apa sel kita yang dah tukar menjadi sel yang kanser. Menanti masa menjadi kanser. Na'udzubillah min zalik. Dia bermula daripada lemak visceral tu. Tahu lemak visceral tu kan? Lemak visceral yang kat perut tu. Saya punya ni kalau saya jumpa, saya akan bercakap, program ni bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tapi kita memang nak shape loss. Sebab tak guna turun berat badan tapi tak ada berlaku shaping. Apa pasal pula? Sebab shaping tu, perut tu, dia indikator terbaik untuk menunjukkan lemak visceral tu tinggi atau tidak. Kena hafal formula. Lelaki 85 cm ke bawah. Perempuan 80 cm ke bawah. Itu kena ingat. Jadi bila kita jumpa sesiapa pun, dia kena faham. Program apa ni masuk pun, tapi kalau tak berjaya menurunkan, tak berlaku shape loss, something wrong somewhere. Betul tak? Something wrong somewhere. Dia mesti shape loss. Sebab mesti lemak tu dia akan terbakar. Umpamanya macam ni lah, bila kita dah buat kalori deficit tu, lemak akan ditarik dari semua tempat. Lemak dari mana? Bawah kulit, dalam saluran darah, di perut, dia akan tarik semua. Kan macam dia cakap tadi, bila karbohidrat dah habis, badan nak tenaga, dia akan cari lemak untuk dibakar. Dia sebut tadi kan? Protein dan sebagainya macam tu kan? Dia sebab tu macam mana orang yang lepas ni dengan program kita ni,
Okey. Kurus sihat ni, dia boleh tak berdengkur lah. Dia tak berdengkur, nafas boleh panjang macam saya, nafas panjang balik. Saya dulu memang kuat berdengkur. Alhamdulillah sekarang tak berdengkur lah. Nafas panjang. Kalau baca tu, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dulu tak sampai pendek. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti dulu. Sebab dah memang gemuk. Sebab bukan tu je, lemak ni dekat dalam saluran darah. Saya bos lama saya, badan dia macam ni, sado. 3 kali pergi buat stand dekat, masuk stand dekat agent. So, apa makna badan-badan sado macam tu tapi kalau sampai kena buat bypass, buat stand macam tu. Jadi kena faham konsep tu. Jadi insyaAllah buat cara ni betul, dia bakar semua lemak. Lepas tu dapat kesihatan terbaik lah. Sebab Rasulullah tak pernah sakit kecuali tiga occasion. Pertama, dalam perang. Rasulullah luka sebab perang. Yang dua, Rasulullah kena racun. Yang ketiga, Rasulullah kena sihir. Tak pernah sakit. Penduduk Madinah, sana tak ada hospital, tak pernah sakit. Ini saya cerita sikit lah sebab kita biasa dengar makan sebelum makan bila lapar kan. Sebenarnya konsep yang betul, makan sebelum lapar. Sebab tu dalam program kita makan kerap kan 5 ke 6 kali kan. Tak pernah rasa lapar. Coach, saya kenapa nak kena snacking ni? Makan. Kena makan. Saya tak lapar, makan. Sebab dia tak cukup fiber. Mana dia masa fiber? Kalau tak snacking, dia masih lagi nak tambah fiber. Simple je kan. Nampak tak? Dia sana tu dia makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang tu itu memang kita dah biasa dengar. Macam itulah penduduk Madinah zaman tu. Rasulullah punya baju perang ada berlekuk-lekuk. Perang, zaman perang dulu baju boleh lekuk-lekuk, six pack semua. Tak tahu pack tepi-tepi dia semua berlekuk-lekuk dia punya baju perang dia, dahsyat tu. Nak fit dengan dia punya ni. Masya-Allah. Umur 50 tahun pergi perang. Rasulullah umur 50 tahun pergi berperang. Kita 50 tahun sakit lutut. Beza kan? So, tugas anda semua yang ada di sini untuk memperkasakan balik umat Islam. Pastikan semuanya boleh bersedia berjihad di jalan Allah. Takbir. Tak ada lagu dah. Durang jangan marah. Okey. Pastikan untuk kembali. Ni masa dah datang tentera Dajjal apa semua ni nak datang akhir zaman ni, kena ready lah perang ni semua insya-Allah. Okey, macam tu ya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar ini perkongsian daripada saya. Saya ada moga-moga bermanfaat. Tapi macam itulah. Saya rasa happy sangat bertemu dengan tim Ustaz, Ustaz Man, Ustaz Zama. Sebab saya rasa macam lagi keluarga, macam semuanya macam family. Sebab kejayaan dekat sana memberikan kejayaan, macam harapan juga kami di sini. Kan kalau orang putih kata rising tide raises raise all boats. Masa semua naik, semua akan naik. Dan zaman ni zaman social media ni kan ni. Memang zaman kita. Dan dah 2-3 presiden team social media, orang Melayu, Islam yang dah naik. Jadi tunggu masa kita pula insya-Allah. Okay Ustaz, kalau ada apa-apa nak ni. Okey, terima kasih Ustaz Saleh. Ada apa-apa soalan daripada kita punya tetamu, audience, boleh soal, boleh tanya. Saya tengok dekat ruang chat, tak adalah nampak soalan. Yang memuji suara sedap, kan? Alhamdulillah, masya-Allah. Tabarakallah. Masya-Allah, tabarakallah. Yang bertanya nak dapatkan link video tadi tu, nanti Ustaz akan share. Oh, boleh. Insya-Allah. Nanti saya share je lah video tu kat Ustaz. Boleh. Nanti saya share dekat link grup ngaji. Link geng ngaji yang tanya kat Pak.
InsyaAllah. Dan apa lagi soalan okey, dia tanya proses apa tadi autolisis dah jawab. Ustaz punya nama Facebook dan juga nama IG. Oh, okey. Sekejap. Mana chat ni Ustaz? Oh, saya kena ni Saya kena stop share dulu. Stop share. Okey. Oh, sekejap. Sebelum tu saya nak ucapkan syukur pada Allah Ta'ala dan terima kasih kepada kerana mendatangkan insan istimewa ni lah. Coach Ismail dengan Coach Ayu dan of course CY, Coach Yani, isteri saya. Kalau tak kerana dia berjumpa dengan Instagram tu, tak kurang lah saya. Sebab daripada dia mencari. Okey. Kena bagi kredit juga dekat dia. Okey, sekejap Okey, sekejap. Mana chat ni? Okey. Facebook. Facebook biasa-biasa je. Menaik Facebook dan juga IG. Salahuddin Al-Ayubi. Instagram Coach Salahuddin. Oi. Coach Salahuddin. Okey, tu dia. Dah ada situ Coach Salahuddin di Instagram dan juga Facebook Salahuddin Al-Ayubi, 2 Y Dan soalan tu boleh tak minum air jus buah? Hilang fiber. Lebih baik makan buah daripada minum jus. Kita sangat kurang fiber, jadi better kita ni. Tetapi kalau kita dah kesuntukan masa tu, tak apalah, boleh lah. Tapi bagi saya, memang saya akan prefer makan buah sebab dia ada fiber lagi kat situ. Kalau jus kat luar confirm lah sebab dia tambah gula lagi tak bagus. Tapi memang I think dalam kita punya program, kita memang prefer makan buah berbanding dengan juicing. Betul Ustaz? Boleh confirm Ustaz? Betul. Yes. Paling baik kita ambil kita punya mixed fiber inulin. Okey. Pada dia serat dekat situ, serat larut dan serat tak larut. Serat larut ni dia terus masuk ke dalam perut. Serat tak larut ni dia macam kulit apple tu, dia akan membersihkan kita di dinding perut. Okey. Akan membantu penyerapan yang terbaik insya-Allah. Tambahan lagi yang serat-serat yang tak dapat diserap oleh badan tu sebenarnya menjadi sebahagiannya menjadi makanan kepada probiotik kita punya gut. Kita punya perut yang di bahagian usus tu dia ada probiotik. Kalau kita banyak makan antibiotik, sebenarnya ada satu doktor ni cakap kat saya lah, memang kita bunuh lah semua benda-benda yang baik lah kita punya perut. Di bahagian usus tu lah. Jadi sebab tu ada pemakanan yang boleh menambahkan probiotik seperti yogurt, Greek yogurt lah. Greek yogurt contohnya. Jadi kita akan, saya akan snacking Greek yogurt tu, saya akan selang-seli. Sebab saya nak tambahkan probiotik. Dan buah-buahan yang kita makan, contoh macam pisang tu, menjadi prebiotik kepada probiotik. Maknanya makanan-makanan, buah-buahan tu menjadi makanan kepada probiotik yang baik dalam perut kita. Tapi kalau kita dah sakit, terpaksa ambil ubat, memang itulah kesan dia. Sebab tu sebenarnya memang bila kita nak, kenapa kita kena snacking, kenapa kita kena ambil fiber banyak dan sebagainya, sebab itulah. Sebab memang kita berbanyak ubat lah kita telan sepanjang kehidupan kita ni, dengan antibiotik banyak mana kan. Betul. Sebab itulah kita macam-macam penyakit orang kita. Itulah. Okey, alhamdulillah nampaknya tak ada soalan dah. Kita pun dah sampai ke hujung rancangan, dah jam 10.30. Dan saya personally tertarik kepada apa yang Ustaz sebut awal lagi tadi, iaitu tentang konsep ihsan, yang mana Ustaz dan keluarga tercari dan isteri mencari satu grup macam mana cara untuk hidup secara sihat dan kena dengan align dengan kehidupan secara Islam. Dan alhamdulillah jumpa dengan Coach Ayu dan juga Coach Mae. Coach Mae itu junior saya di UAE. Alhamdulillah, masya-Allah, dan kita memang sama satu dan terhubung. Jadi apa yang dia fikir, apa yang kita fikir sama. Dan jalan dan kaedah yang kita buat grup pun kita ke arah yang Islamik pun sama. Dan rasanya Herbalife ni sebenarnya memang dah Islam daripada awal lagi. Kita dah Islam dah, dan cuma kita ni baru nampak. Dan kita baru nak praktikan apa yang mereka jumpa dalam Islam dan mereka masukkan dalam kajian sebenarnya kan. Tentang puasa, tentang kelebihan makan makanan yang sihat kan.
Dan Rasulullah dah sebut, Al-Quran dah nyatakan awal lagi benda-benda ni, hidup sihat, makan makanan yang baik. Dalam hadis sebut al-aqlu salim fil jismi salim, akal yang sihat, minda yang sihat, duduk pada badan yang sihat. Jadi penekanan dalam agama ni dah lama dah. Cuma kita memang jarang ambil berat, tak cakna. Kita sibuk dengan kehidupan seharian kita yang ialah kita sibuklah dengan keduniaan kita sehari-hari. Dan saya tadi memang nak request special lah untuk tarik sikit tu yang waladhdallin juga, ataupun nafas panjang. Kita dah buat demo awal-awal dah. Okay, terima kasih. Rupanya Qari memang geng kelas dulu KKQ ni kot kelas kemahiran dulu. Itu kena terima kasih ke ayah saya, dia hantar saya kelas ngaji Taranum. Masa sekolah tu masuk bertanding. Jadi ayah lah dia hantar tidur dalam kereta menunggu saya habis kelas ngaji dengan seorang ustaz ni. Betul lah, nampak sama alignment lah. Bayati, Hijaz, Nakwan semua tu. Boleh lah ustaz sikit-sikit? Boleh lah. Boleh layan. Bayati, apa lagi? Hijaz, Nakwan. Ras. Sabar lah, sedih sikit, sabar. Boleh je layan. Saya tak pandai. Yang ni pandai sebelah ni. Dia memang guru. Okay. Ni guru Taranum. Masya Allah. Saya pendengar saja. Jadi saya rasa cukup setakat ini. Terima kasih banyak kepada Ustaz Salah. Mudah-mudahan yang ni baru pengenalan daripada perhubungan kita. Mungkin akan ada lagi sesi-sesi seterusnya. Dan saya openkan link kita ni ke dalam link kelas ngaji tadi. Dan Alhamdulillah nampak geng-geng kelas ngaji kita pun ada dalam ni. Dan saya buat rakaman. Saya ada rakam dan insya-Allah saya akan sharekan linknya nanti supaya kita boleh share dengan tim kita kan. Kadang-kadang tim kita tidak ada ruang yang sama dengan kita. Mungkin mereka ada mengaji, ada pengajian, ada jumpa keluarga dan sebagainya. Mungkin tak sempat join. Dan nanti mereka boleh tengok melalui link rakaman yang ada. Dan syukur Alhamdulillah, banyak perkongsian, banyak manfaat yang kita dapat. Walaupun Ustaz Salah secara officialnya belum pernah join Ramadan dengan nutrition. Tetapi puasa sunat tu dah ada. Dan dah boleh rasa dah, dan saya pasti dah boleh gambarkan bagaimana dia punya perjalanan yang bakal berlaku dalam Ramadan tahun ini. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua Ramadan kali ini bukan sahaja dapat kuruskan badan, tapi kita dapat jadi sihat. Itu yang utama. Kurus itu adalah bonus dan kita fokus kepada nak gemukkan pahala. Kita nak gemukkan pahala, nak buat amal sebanyak mungkin, dan amal dalam Ramadan ni digandakan. Gandaan dia bukan gandaan biasa-biasa. Mana promotion yang besar dalam setahun itu ada dalam Ramadan. Jadi kalau kita nak betul kejar promotion Ramadan. Dan dalam itulah ada salah satu malam yang power, iaitu dipanggil malam Lailatul Qadar. Kalau kita diberikan 30 kotak kosong, kan dalam satu kotak tu dinyatakan dalam tu ada satu hadiah yang berjumlah RM1 juta. Adakah kita nak buka kotak itu tiap-tiap malam, ataupun kita nak buka kotak itu pilih salah satu malam? Kan? Dan pastinya kalau orang yang bijak sajalah kan, dia akan buka setiap malam. Dan adakah kita nak menjadi orang yang bijak tersebut? Persoalan tu yang boleh jawab ialah diri kita sendiri. Letak tangan dekat dada, tanya diri, adakah aku nak merebut kotak tersebut? Kotak apa? Kotak hadiah promotion. Sedangkan kotak hadiah promotion yang Herbalife pun kita duk berebut-rebut, baru keluar pukul 8.30, pukul 10.30 dah clear stock. Ini kan promotion yang Allah bagi dalam Ramadan, dan kita nanti 20 hari kurang, 22 hari lagi lebih kurang kita nak bertemu dengan Ramadan, dan kita ada 120 hari lagi untuk wukuf. Dan kepada siapa yang nak pergi haji dengan duit Herbalife, boleh isi rayuan di tabung haji, sebab tabung haji offer, mungkin ada banyak diri dan sebagainya kan. Tapi tabung haji kata boleh bersetuju untuk membayar sepenuhnya tanpa bantuan. Mungkin bantuan tabung haji mungkin sebelum ni 10,000, tabung haji 10,000 kita. Okay, lepas ni kita 10,000. Why not kita pergi dengan duit kita sendiri? Masya Allah, tabarakallah. Duit hasil tolong orang jadi sihat. Masya Allah, tabarakallah. Dan mungkin Allah limpahkan lagi. Jadi amin. Rasanya setakat ini saja. Dan boleh tak nak minta Ustaz buat doa penutup untuk kita semua malam ni? Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم ذرياتنا وسلم أمهاتنا وسلم آبائنا وسلم أزواجنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا مسكينا أو فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجد والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna minkum taqabbal ya karim. Setakat ini saja majlis kita malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi atas perkongsian luar biasa. Kurus sihat kerana Allah. Let's fit for Ramadan. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih. Kau sembelih ke? Kau lah. Countdown. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Kita countdown 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi